Ya, yang puji kuda tak sampai kita. Ini dengan tanya sampai. Ya, jawapan boleh diterima lah. Okay. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal pada tahun 241 Hijrah. Okay. Jadi kadang-kadang ada orang buat kenyataan atau kadang-kadang kita baca beberapa kenyataan mengatakan bahawa kita ni tak boleh keluar daripada mazhab. Kerana 4 mazhab itu sudah mantap. Kan? Kalau kita kata macam tu, maknanya apa-apa perkara yang berlaku selepas daripada tahun 241 Hijrah, selepas meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Islam tak boleh buat kenyataan. Sebab mazhab yang 4 dah mantap. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca tulisan-tulisan ataupun kitab-kitab karangan para ulama salafus salih, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sangat menentang hal ini kerana ini merupakan salah satu sebab jumurnya pemikiran orang Islam. Sebab fiqh dia berhenti pada tahun 241. Habis. Lain daripada itu, timbul benda baru tak boleh dibincangkan. Sebab apa? 4 mazhab dah mantap. Saya sebut benda ni sebab tadi bila saya sebut berkenaan dengan isu zina ni, kita tahu dalam Quran Tuhan sebut berkenaan dengan 4 orang saksi, orang beriman. Dan dalam hadis didetailkan apa yang dilihat oleh 4 orang saksi yang beriman ini. Kan? Dan kita pun sebut di dalam kuliah-kuliah kita sebelum ini, di zaman Rasulullah SAW berlakunya hukuman, jatuhnya hukuman zina ini kerana 2 sebab. Salah satunya pengakuan orang yang melakukan itu pada zaman Rasulullah. Selepas pada zaman Rasulullah SAW, di dalam sejarah Islam ada hukuman yang berlaku bukan kerana bukan kerana pengakuan. Di zaman Rasulullah kita sebut salah satu contoh, wanita tu dia insaf, kan, dia mengaku. Dan di dalam sejarah Islam berlaku wanita mengandung. Dia terbukti dia tak kahwin, tiba-tiba dia mengandung. Itu yang dulu kalau kita baca kitab-kitab dahulu, ada para ulama membincangkan bagaimana dengan orang yang mengaku bahawa dia menikah batin. Dibincangkan hal ini sebab memang manusia ni bila dia dah corner, dia desperate, macam-macam lah cerita dia, nikah batin macam-macam. Ya. Jadi dalam sejarah Islam 2, satu mengaku, satu lagi dia mengandung dan tak boleh dibuktikan bahawa dia berkahwin. Ya. Itu walaupun yang kedua itu ada perbezaan pendapat para ulama berkaitan dengan hukuman orang itu. Nah, jadi hukuman asal yang disebut di dalam hadis Nabi SAW dalam Al-Quran yang kata 4 orang saksi nampak penetration tak pernah berlaku. Cuma para ulama sekarang dengan kecanggihan sekarang ini, kan, peralatan equipment, modern equipment sekarang ini, membincangkan bagaimana kalau ada video, ada CD, orang boleh tengok, dibincangkan. Dan untuk perkara ini dibincangkan oleh ulama 4 mazhab, mustahil tak? Mustahil, benda tak ada. Jadi kalau kita limit pandangan kita ini kepada 4 ulama 4 mazhab sahaja, tak bergerak, tak bergerak gitu. Okay. Dan banyak lagi hal-hal lain yang boleh kita bincangkan. Baru-baru ini tak datang malam ni, ada seorang hamba Allah datang di rumah nak bincang berkenaan dengan pamphlet halal. Nak buat pamphlet halal. Jadi kita dah bincang lah dalam kuliah kita beberapa bulan lepas berkenaan dengan salah satu daging yang halal untuk orang Islam ni adalah daging yang disembelih oleh ahli kitab, kan? Cuma para ulama membincangkan, para ulama yang berpegang pendapat kepada boleh dihalalkannya daging yang disembelih oleh ahli kitab ini, para ulama membincangkan bagaimana dia ahli kitab, dan dia Yahudi ataupun dia Kristian, dia sembelih, kita makan. Kepada ulama yang berpegang, majoriti ulama yang berpegang kata boleh makan. Macam mana kalau dia ahli kitab sekarang tapi dia tak sembelih, dia guna elektrik, bunuh binatang, boleh makan tak boleh makan? Dia tak sembelih.
Sebab syaratnya salah satunya ialah sembelih supaya blood, darah tu keluar. Adalah hadis Nabi SAW, dan disebut darah yang tertinggal pada daging itu setelah disembelih, ada kesan darah yang tertinggal, darah itu dihalalkan. Cuma kita sembelih itu salah satu tujuan adalah to let the blood flow. Jadi bagaimana dengan orang yang dia tak sembelih? Jadi perkara sembelih guna elektrik ni boleh tak dibincang kalau dia ulama 4 mazhab? Mustahil. Sebab tu kita kena nama itu beberapa contoh kita bagi untuk kita memahamkan orang bahawa untuk kita limitkan kepada ulama 4 mazhab mustahil. Dan inilah satu-satu punca bekunya, jumudnya pemikiran umat Islam. Sebab kita sebut tadi pada bab kita masuk, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah. Jadi fiqh Islam tidak berhenti pada tahun 241 Hijrah. Itu satu, okey. Jadi yang kedua, berhati-hati dalam penilaian kafir kerana implikasinya. Banyak implikasinya. Itu yang kedua. Apa lagi yang kita sebut hari itu? Satu lagi kita bezakan antara kelompok dan pribadi. Yang mana lebih umum? Sudah tentu kelompok. Pribadi dia lebih detail. Sebab pribadi kita boleh tanya dia, yang kamu sebut ni kenapa? Ya. Kalau kita baca buku, tuan-tuan, dulu bila jadi isu Syiah di USM, kita baca, kita dalam usaha kita untuk bagi faham beberapa orang pelajar yang terpengaruh dengan Syiah ini, kita baca buku yang ditulis oleh Imam Khomeini. Dan dia buat beberapa kenyataan berkenaan dengan para sahabat Nabi SAW. Salah satu kenyataannya mengatakan bahawa Abu Bakar dan Umar ini merupakan bahala besar. Bahala besar. Kenyataan yang sangat serius berkenaan dengan para sahabat Nabi SAW. Dan ada beberapa kenyataan yang lain yang kita katakan bahawa kalau betul ini kenyataannya, dia kafir. Ya. Tapi untuk kita katakan setiap orang Syiah itu kafir, tak. Kita tak. Sebab apa? Sebab yang dalam Syiah tu ada yang jahil, yang tak tahu, dia ikut-ikut sahaja. Dan kalau kita cerita bila dia faham bahawa kan,